pendengar-pendengar setia dan juga penonton-penonton yang bersama-sama dengan kita dalam segmen untuk setiap hari Rabu di mana kita akan bersama dalam segmen Bicara Fundamental. Dan untuk malam ini 111 episod dia. Baik, Bicara Fundamental bersama dengan Cikgu Yun CTC 18 Disember 2019. Dan kepada tuan-tuan dan puan-puan, share perkara yang baik ni kepada rakan-rakan anda di luar sana. Semoga ia dapat memberi manfaat kepada anda dan juga rakan-rakan anda di luar sana. Baik, kita terus bersama dengan Cikgu. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Cikgu Alhamdulillah sihat. Baik, daripada Azmil Sani, Cikgu pendapat sikit tentang Phase 1 dan Brexit sebelum kita mulakan data. Cik Azmil Sani. Terima kasih. Phase 1 belum sempurna sepenuhnya. Satu. Yang pertama, yang mustahak persetujuan dah dapat betul, dan sepatutnya dia dah meroketkan stok sekuat-kuatnya, menjatuhkan emas sedalam-dalamnya dan meninggikan nilai mata wang dolar setinggi-tingginya. Itu kelebihan Phase 1. Dia agreed. Tetapi mengapa dia tak sustain untuk terus terbang? Kerana China bersetuju pada dasarnya, tetapi boleh meminta agar sejumlah peratusan tarif teks yang dikenakan itu dikurangkan kepada hampir 50%. Ini yang menjadikan market agak sedikit kecewa. Persetujuan ini di luar jangkaan dan sepatutnya dikenakan cukai sebanyak 15%, tetapi hanya 7.5%. Baik. Pertama, Amerika dah menang. Satu, Donald Trump berpuas hati, kan? Walaupun beliau mengatakan walau sedikit ada discounting kat situ, discount ya, tetapi Amerika kata yes, we are satisfied. Selesai. Kedua, China juga satisfied dan bersetuju kerana Amerika berlapang dada untuk mengurangkan sedikit peratusannya sebanyak lebih kurang 7.5% daripada 15%. Kedua, yang ketiga, kita tunggu signing ceremony. Ini cukup penting. Signing ceremony ni, kepada Encik Azmil kena ingat ya, pihak Sekretari Washington menjelaskan akan ditandatangani di awal Januari 2020. Ini akan meroketkan market. InsyaAllah dia meroketkan market, insyaAllah ya. Januari 2020. Di situ nanti ada lebih kurang 80 lembaran tata cara terma dan syarat tentang Phase 1 yang lengkap sepenuhnya. Phase 1. Alright. So market nak lihat seremoni menandatangani ini muktamad. Ya, dia dah setuju tapi dia belum sign. Alright? So once dia dah sign, nanti kita akan tahu berapa jumlah sebenar yang dikenakan tarif teks terhadap perdagangan Amerika dan China, dan berapakah jumlah sebenarnya jumlah pembelian perdagangan pertanian yang dijanjikan oleh China yang wajib dibeli ataupun berdagang dengan Amerika Syarikat. Ini akan mempengaruhi pasaran seluruh dunia, khususnya American dollar, khususnya Nasdaq, khususnya Dow Jones, khususnya USD Index. Ini tiga kaunter kesayangan Amerika oleh Donald Trump ini akan terpengaruh sepenuhnya. Yang keempat, dia boleh menjatuhkan emas. Faham kan ya? Emas boleh jatuh kerana perkara ini. Tapi kita kena tahu berapa jumlahnya. Jumlah yang dipohon adalah hampir kepada 350 bilion dollars. Yang setuju dibayar sekarang ini lebih kurang 120 bilion dolar. Separuh dalam keadaan shortages. Dan baginya itu dijanjikan akan dikenakan oleh China bagi pusingan kedua, Phase 2. Phase 2 akan berjalan dengan pada kadar bila-bila masa saja untuk second stage. So, oleh yang demikian, second stage ini dia tidak menjanjikan mungkin lusa, mungkin tulat, mungkin sekarang. Bila-bila masa dia boleh on. Sebab Phase 1 settle, Phase 2 akan pergi, akan bergerak dengan sendirinya. Yes, yang kita tak tahu. Dan Phase 2 jika bergerak, ditandatangani juga, dolar akan meroket. Stok akan terbang lagi. Dan stok akan terbang lagi, emas akan jatuh lagi. Itu dia punya kesan dia. Cuma kita tak tahu bila dia akan ditandatangani. Sebab market pegang tiga perkara ya. Pertama, tempoh masa bila nak diselesaikan. Ini Phase 2. Trump ada menyatakan ada lebih kurang 6 fasa. Bayangkan 6 fasa. Banyak lagi. Dan dia cuba untuk selesaikan sebelum November 2020. InsyaAllah. Wallahualam bisawab. Saya tak boleh nak cakap ya ataupun tidak. Saya bukan Donald Trump.
Tapi malam ini saya minta Donald Trump biar dia menang dalam impeachment dia bersama Demokrat. Sebab bila Donald Trump menang malam ni dalam debat dia, dalam sesi mempertahankan kedudukan dia sebagai presiden di Amerika Syarikat, kerana beliau sekarang sedang berhadapan dengan satu dakwaan daripada pihak Demokrat, ya. Dan saya dah share dalam wall saya, jika boleh lihat di Facebook saya ada share apa yang saya letakkan sebagai impeachment ataupun impeachment, iaitu satu debat live, ya, yang katakan Trump pampang versus Demokrat. Lihat on motion on table, ini saya dapatkan daripada BBC News. Ini live, live serius. You nampak ada perkataan Demokrat, Republican, Independence dan Total. Alright. So nampak kat situ Presiden Ne dan YEA belakang kira. Tengok belakang dia, and then, dia punya NV tu adalah untuk national vote, untuk Dewan Ahli Senat di dalam Washington, dalam kerajaan ni, okey, dalam senat di Amerika, memberikan undian terhadap adakah Trump boleh kekal sebagai mereka yang berkuasa di Washington, maksudnya Amerika, ataupun beliau perlu untuk mengundurkan diri atau bagaimana. Okey, semua Republik sedang mendahului, sedang tertinggal lebih kurang 9 poin ataupun 46-36, 10 undian, dan Demokrat sedang mula mendominasi sekarang ini, dan total masih 79. Kita ada lebih kurang 188 ataupun 164 undi yang perlu dipenuhi, termasuk dengan independent, parti bebas. Time remainingnya adalah 5 jam 5 minit ataupun 5 minit, tak silap saya kat sini. Saya tak habis tengok, tapi boleh lihat kat situ. Kenapa saya share benda ni? Ini akan menggerakkan market pada malam ini, tuan-tuan, Trump jika dia menang ataupun dia mendapat sokongan bagi kerusinya untuk kekal sebagai presiden di dalam pejabat dia, ini adalah undian untuk Trump keluar daripada pejabat. Daripada pejabat presidensi tu di Washington, keluar. Sebab ada perkara yang tidak selesa di kalangan mereka lah. Kita tahulah Demokrat dengan Republik. Dan jika Trump menang, bermakna Trump kekalkan kuasa dia sebagai presiden penuh dan Parti Demokrat kena akur. So ini akan memberi pengaruh terhadap stock market dan memberi kesan kepada American dollar untuk rally upwards, meningkat. Tapi jika Trump tewas atas undi tidak percaya ini, dolar akan jatuh. Ya, dolar akan jatuh. InsyaAllah jatuh, emas naik lah. Cakap macam tu je lah, InsyaAllah lah. Okey, menjawab pada soalan kawan saya tadi ataupun rakan kita tadi, Encik siapa? Azmir, Azmir. Saya harap boleh nampak, market akan jaga 3. Yang pertama, waktu, bila dia nak implementkan perkara ini, dan kita dah tahu implementationnya adalah pada awal Januari 2020. Yang kedua, berapa jumlah sebenar yang dipersetujui untuk China menerima pakai perjanjian phase 1 setelah 50% setuju untuk di-wavekan. Dia di-wave, dia bukan dibatalkan. Kena faham. Amerika tak batalkan dia punya roll off tu, cuma dia gantikan untuk phase kedua dan phase ketiga. Kena faham, So ini bermakna the tariff tax US China ini masih didominasi oleh Amerika, bukan China. Cuma China berjaya untuk loosekan tension sebab nak menjaga kepentingan pasaran dunia. Once you tak settle down phase 1 ni, seluruh dunia akan mengalami kesulitan dalam proses perdagangan bersama atau terhadap negara China, bukan Amerika, negara China. So China terpaksa loose walaupun tidak bersetuju secara keseluruhannya. Okey, itu dulu. Yang ketiga, kita kena tahu jumlah sebenar tadi saya dah nampak berapa, dan bila akan dilaksanakan phase 2 selepas ini. US tariff tax dia terus terang cakap menyebelahi di Amerika. Ini memberi kekuatan pada stock market dan menurunkan atau merendahkan harga non-yielding asset, iaitu persi kuning. Right? Okey, saya dah panjang dah boleh habis lah sekarang ni. Mesti kita jumpa minggu depan. Dah boleh selesai kau dah. Cikgu, yang time remaining ni dia untuk keputusan. Ini adalah perkiraan untuk kesesuaian. Nanti dia tengok, The Republican sekarang ini sedang Demokrat ada 203, Republik ada 182. Total keseluruhannya ke atas itu ada 204 dan 182. Jadi maknanya yang menyokong untuk Donald Trump keluar ada 204.
Yang nak kekal kat dia ada 183. Okay. So Baik. Nvidia votes ya. So kita tak tahu. Mereka ni boleh bertukar-tukar. Jika last minute tiba-tiba dia confident, Trump is okay, mungkin dia akan bagi undi kepada Republican. Independent ni jika dia rasa Trump is good, banyak benefit dia boleh bagi kat rakyat Amerika, so dia akan pindahkan. Kita tak tahu. Ini adalah antara tempoh masa yang diberi, sebab sekarang ini persidangan sedang berehat. Dia baru saja berhenti tadi lebih kurang 10 minit yang lalu. Sebab waktu ini adalah waktu yang ini tak ada dalam jadual latar perkara tuan-tuan tetapi cukup hangat di pasaran di Washington sekarang ini. Sangat. Dunia memerhatikan gelagat Donald Trump sekarang. Okay, nanti kejap pasal saya kena offkan saya punya Facebook ni kejap. Kalau tak nanti saya meletup-letup ni dia punya ni. Okay, alright. Baik, kembali kepada kita punya jadual minggu ini, Pak Sul. Baik. Begitu ya. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua pendengar-pendengar setia CC.FM di luar sana. Tidak kira apa jua latar belakang anda, tidak kira apa jua trending style anda, tidak kira apa jua lifestyle anda, tidak kira apa jua komposisi trade method yang anda guna pakai sepanjang masa, asalkan saja bermanfaat. Marilah bersama-sama kita panjang-panjangkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan rohani dan jasmani ini adalah semua milik Allah Subhanahu wa taala. Meletakkan saya di sini untuk bersama dengan tuan-tuan sekali lagi ke udara secara live on air, secara gentayangannya. Satu bahasa yang cuba kita letakkan dalam kamus bahasa Melayu, gentayangannya. Kan? Setelah kebobrokan berjaya diletakkan dalam bahasa Melayu dalam kamus, asalnya adalah bahasa yang kita tahu bahasa seberah, tapi kebobrokan itu diangkat sebagai bahasa Melayu. Gentayangannya ini untuk bersama dengan anda semua melalui Bicara Fundamental, lazimnya setiap Rabu malam-malam kegelitaan jelitawan kita, ladies night kita bersama DJ kita, DJ Pak Sutotoy, engineer kegemaran saya DJ Abu Rashid yang senantiasa alert dan memerhatikan gelagat saya untuk sentiasa lancar bersiaran. Terima kasih. 18 Disember 2019 kita sudah hampir kepada fasa suku tahun yang keempat. Rasa nak nangis pun ada sebab umur meningkat. Market pula berjalan seperti biasa. Okey, ada yang kenangan yang manis, kenangan yang pahit, yang kelat, yang masam, yang masin, dan segala macam pengalaman kan. Ada yang jadi kaya tahun ini, ada yang masih belum masanya, ada yang dalam proses, ada yang jatuh tersungkur, ada yang dilupakan, ada yang ditinggalkan, ada yang dibawa, ada yang dicicirkan, ada yang dipinggirkan, ada yang dipimpin, ada yang hanya dilihat. Segala bentuk pelbagai lumrah financial instrument trading sepanjang 2019 ini. Ya, namun selazimnya kita terus kepada bicara kita untuk melihat apakah data-data berkala ekonomi yang menjadi perhatian untuk kita saksikan dan kita letakkan perbicaraan kita pada malam ini. Biarkan Trump and the Republican versus the Democrat dalam impeachment mereka pada malam ini untuk memberikan satu hala tuju pasaran yang lebih jelas selepas ini. Selepas selesainya phase 1 agreed secara verbal, berjaya untuk meletakkan American dalam keadaan yang ketawa besar. Ya, namun dia belum sustain. Belum sustain kerana apa? Kerana the signing ceremonies itu yang kita nakkan. Bukti, yes, the Chinese telah pun menandatangani, maknanya bersetuju. So once they agreed, ini bermakna fasa 1 itu selesai dan kita akan bergerak ke fasa kedua. Dan fasa kedua saya lihat adalah lebih sukar untuk mendapat ketetapan dengan jumlah yang dijangkakan lebih tinggi kadaran dan syaratnya. Kerana ini akan melibatkan patent pending 1, industri pembuatan 2, dan ada 6 atau 7 sektor yang mana hampir 90% asalnya milik Amerika. Macam mana China nak implement? Dan dengan kadar phase 1 itu bukanlah bermakna dibatalkan atau dicancelkan oleh mereka, tetapi lebih kepada dia forward ke hadapan baki percukaian itu lebih kurang 20 atau 25% ke hadapan. Ini bermakna phase 2 akan memberi advantage yang cukup tinggi kepada di Amerika berbanding negara China. Macam mana dia nak implementkan perkara ni? Market
akan wow, marvelous atau ambles. Antara dua lah. Antara dua lah. Itulah dia. Okay, so kena kenal kepada mereka di luar sana. Ni carta saya tahu setiap minggu saya akan lihat jadual berkala. Dalam US Tarif Tax, tuan-tuan peganglah counter-counter saham dan counter-counter indeks. InsyaAllah dia akan memberi panduan rangsangan pasaran yang jelas. Dengan stok yang semakin meningkat, ini bermakna non-yielding asset iaitu emas akan mengalami susut nilai. Boleh ya? Boleh. Sebab emas tak ada dividen. Betul. Emas dia tak ada profit. Tak ada. Dia bulat 100 lah nilai dia. Tapi jika stock market macam di SP 500, di Nasdaq, di Dow Jones, semakin dia meningkat, ini bermakna pelaburan ke dalam Amerika semakin tinggi dan dividen yang dijanjikan atas pelaburan itu juga tinggi. Investor pun senang hati. Sama macam isu Brexit. Saya belum buka isu Brexit. Nanti saya akan kupas isu Brexit sedikit. Baik. Bagi gambaran. Alright, kita habiskan dulu jadual kita supaya untuk minggu ini kita dapat dia punya gambaran pilihan. Sebelum itu, setiap anda bersama kami teguh di sisi anda. Kita minum dulu. Setiap minggu saya ditaja oleh Encik Abu Rashid, ni kopi apa pu? Vietnam ke? Filipin ke mana? Vietnam ah. Kopi Vietnam lagi untuk malam ni. Patut rasanya rasa Ho Chi Minh sikit. Monday 16 Disember, yakni kemarin ni kita ada Euro French Flash Service PMI. Forecastnya 52.1, improve sedikit 0.3 kepada 52.4. Improve, pada saya dia improve walaupun kecil dia improve. PMI improve so support untuk euro. Alright, kau team. And then kita ada German Flash Manufacturing PMI. Ini yang sangat mendukacitakan sedikit, sebab ini yang sebenarnya Jerman ni dia lebih berpengaruh daripada French, daripada Perancis kan. So Jerman adalah negara yang terkuat, terkaya dan sangat berpengaruh dalam kesatuan Eropah. Kita tengok Angela Merkel, berapa penggal dia kekal sebagai senator wanita pertama di Jerman. Orang lain dah tukar jawatan dah, dia kekal lagi. Senator ni terror kan, hebat dia. Alright, menyusut kepada 0.12 lebih kurang daripada 44.6 kepada 43.4. Ini dah bacanya lemah sebenarnya. Cukup untuk drag lower semula euro, untuk jatuhkan euro, dibanding ditambah pula dengan PMI bagi sektor services. Ini sektor pembuatan, manufacturing. Yang kedua adalah services, perkhidmatan, purchasing market index. Forecast ni tak dijelaskan di sini, tapi dilihat di sini dia lebih baik daripada sebelumnya 51.7. Ini bacaannya baik, indikator ni baik. So ini bercampur-campur. Alif tendang dal, tendang ya, bunyinya ayam. Betul. Ya, jauh sangat. Alif tendang dal, ya, bunyinya ayam ke bunyinya buaya. Selesai. Okay, so ini agak bercampur. Jadi pada mereka yang trade euro, EU khususnya, untuk sekarang ini pergerakannya itu sebenarnya adalah lebih kepada bercampur-campur. Euro adalah matuang yang akan jatuh rendah selepas ini, sebab ia amat terkesan dengan Euro Tarif Tax. Dan diberitakan Donald Trump ada juga membuat satu statement semasa beliau mengucapkan tahniah kepada pasukan mereka yang berjaya membuat penyelesaian kaedah tarif tax bagi phase 1, bahawa selepas ini mereka akan melihat bagaimana untuk meletakkan Euro block di dalam tarif tax Amerika. Sebab Donald Trump amat tidak berpuas hati dengan sistem perdagangan di kesatuan Eropah. Trump ni bukannya semua orang suka dengan dia. Tidak. Begitu juga dengan kita kan. Kita tengok muka dia pun tahu. Yang baik dengan Trump Jepun. Itu memang baik. Itu kawan baik dia. Jepun Shinzo bukan Abe. Baik dengan Trump. Dia baik, kawan baik dengan Amerika. Dengan Amerika lah. Sebab Trump akan Presiden akan tukar-tukar. Setiap 2 penggal dia bertukar. Dia bertukar. Dan ini dia akan menghadapi election dia pada November nanti 20 November 2020. Jika dia kalah, wow, my goodness, ketawa besar Barack Obama, tepuk tangan. Hillary Clinton, tepuk tangan. Sebab mereka bermati-matian tidak bersetuju dengan dasar republik.
masuklah malam ini. That's why mereka mengadakan impeachment untuk membidas Donald Trump supaya dikeluarkan daripada pentadbiran kerana dilihat gagal dalam mengurus tadbir kebajikan ataupun kebaikan Amerika secara sepenuhnya. Trump mungkin ada alasan dia kenapa dia begitu kan. Tengok Demokrat sampai hari ni mereka berusaha untuk meletakkan atau menjatuhkan Donald Trump. Biarlah mereka dengan labu mereka. Biar. Right? So kesan pada market mesti ada kan. Dan kita ada manufacturing PMI untuk pound sterling ataupun GBP, pair kegemaran saya setelah hampir 50 berapa lama yang saya 15 tahun saya trade pair ni. 15 tahun itu pada GBP ni. Kali ni PMI dia menyusut agak ketara daripada 49.1 kepada 47.4, hampir 2.0 ataupun 2.7 menyusut di sini. Ini amat tidak baik untuk pound sterling. Dia akan semakin relik. Segala bentuk counter pound akan jatuh. GU, GJ, GA, GCAT, Euro, GBP buy. Jangan gading kau sell, koyak nanti. Alright. Kedua-duanya mencatat bacaan di bawah par ataupun sasaran sandaran. So ini amat tidak menarik. Dan saya lihat perkara ini nanti akan mempengaruhi Bank of England yang dijangka esok esok hari 19 ni GBP ni bagi official bank rate votes dan juga monetary policy summary. Harus diingat Bank of England minggu ni amat diberi perhatian. Pound sterling, you kena ingat, you baru settle daripada election. Now it's regarding monetary policy. You kena ingat, dua daripada MPC mereka nakkan tax ataupun interest rate Bank of England dipotong. 7 tak bersetuju. Dia bukan majority. So 2 ditentang. Jika dia bertambah esok kepada 3 atau 4, GBP mix makin rendah. You kena ingat ni. Walaupun Bojo sibuk membelai rambut. We going to Brexit, we going to Brexit. Bojo. Gaya dia kan. Alright, Brexit is Brexit. But when it's come to monetary policy ataupun dasar kewangan negara, so ia adalah dasar kebangsaan. Whether you are Bojos or whether you are Bejos, or the second part. The first part is about national financial, right? Dan regarding seterusnya adalah USD manufacturing PMI. Kita ada 10.45 kemarin juga. Sedikit saja miss 0.1 daripada 52.6 kepada 52.5. Saya meletakkan ini stagnancy. Stabil. Dia stabil. Okay? Sebab kecil bacaannya dan indikator ini melepasi pasaran 50.0 sebenarnya baik. Tuan-tuan, saya cakap tu serang, saya melihat ekonomi Amerika, dolar Amerika, saya dah kata kalau Pak Su masih ingat, adalah sesuai untuk dipegang sehingga hujung tahun. Betul Pak Su kan? Betul. Dalam siri saya yang saya ingat 2-3 minggu lepas, saya ada kata the best currency to be hold sehingga hujung tahun dan awal tahun adalah American dollar. Walaupun NFP dia maafkan saya, walaupun beberapa ketika ini nampak dolar indeks tu jatuh. FOMC sebelum ni Mr. Jerome Powell tak berani mengatakan sepenuhnya bahawa the inflation ataupun the target for the Federal Reserve dalam keadaannya decision untuk membuat keputusan to hike the rate or to cut the rate. Sebaliknya we are wait and see. Because of what? Because kita perlukan sedikit masa lagi untuk melihat the inflasi is there. Walaupun inflasi Amerika, Jerome Powell cakap yes kita achieve, tapi dia jatuh balik. That's why market jatuh. Pada saya, seorang pemimpin, saya juga seorang pemimpin keluarga saya. Jangan salah anggap, Pak Su juga seorang pemimpin. Betul Pak Su pemimpin kepada keluarga, itu yang jelas. Lagi satu pemimpin masyarakat. Apa saja yang tuan-tuan keluarkan daripada mulut lidah ini berkata tidak bertulang, dia mempengaruhi persekitaran anda. Sangat mempengaruhi. Saya bukan kata telahan saya tepat. Saya bukan kata apa yang saya analisakan itu betul 100% dan tuan-tuan kena ikut. Tidak. Tapi apa yang saya nampakkan di sini adalah alhamdulillah, you're on track. It's on track. Dollar is the best currency to hold, untuk dipegang, untuk dimiliki. Jelas dolar sekarang tengah kuat. Walaupun kata alah 2-3 pip apa barang tak jalan-jalan. Kamu tengok di carta, kamu tak tengok the whole pictures.
Itu bezanya. Tak pun tak ada masalah sebab kita menilai atas apa yang kita nampak Pak Su kan. Betul. Boleh, tak ada masalah. Pun cantik, no problem. On kasih jadi. Oh, no worry. Alright. Okay. Right. Itu kenapa yang berlaku di PMI. Right. And then kita ada di 17 Disember bank stress test result. Ini memang stress sangat lah ni, tertekan sangat lah. Dia kena digest lah. And then kita ada Australia New Zealand Business Confidence. Ini daripada ANZ, itu bank lah di New Zealand dollars. Ini juga perlukan satu digesting apabila confidentialnya agak menyusut daripada 26. Ada bacaan sebenarnya. Dan kita skip lagi kepada Monetary Policy Meeting Minutes untuk Royal Bank of Australia RBA pada jam 8.30 hari Selasa yang lalu, di mana policy meeting minutes ini banyak mendapat pandangan daripada pelbagai bentuk hedge fund managers yang besar-besar seperti kita tahu JP Morgan, Credit Suisse, dan kita ada Goldman Sachs, itu nama-nama yang cukup besar-besar. Kita ada Nomura Bank, kita ada HSBC dan segala-gala bentuknya. Kita ada CTC juga. Oops, termasuk ke? Mak InsyaAllah dahsyat kita. Alright, CCC jugalah hujung dia kan, membuat pelbagai bentuk analisis yang mengatakan yes, RBA sepatutnya perlu untuk cut the rates yang ini, 0.75 kepada 0.50 untuk permulaan tahun 2020, jangka bersesuaian sampai masa yang jika bukan sekarang. Lihat counter commodity drift naik, tengok AUD naik tak? Naik. Macam mana nak potong rate kalau dia semakin naik? Tentu orang saja akan membidas. Betul kan? Nak potong. Itu logik kan maksud kan? Itu dah pada kita nampak, tak masalah. Boleh perlu memberi telahan. Alright. Okay. And then kita ada Consumer Price Index sebelah petang tadi, 5.30 petang. Untuk pound sterling bacanya meningkat. Kali ni inflasi dia meningkat daripada 1.4% meningkat 0.1%, cukup untuk sedikit memperlahankan kejatuhan pound ataupun GBP kita, the sterling, untuk meningkat ataupun sustain. Tidaklah jatuh kuat-kuat sangat kerana meningkat 1.5%. Namun apa yang berlaku di pound sterling sekarang ini adalah impak, spekulasi dalam geografi politik tentang tindakan Bau Jaus setelah beliau dijangka akan melengkapkan kabinet almari, meja dan lacinya. Beberapa ketika nanti dijangka hari Jumaat, jika tidak berlaku tidak berlaku pertindihan ataupun penangguhan, insya-Allah, untuk terus membincangkan isu Brexit. Dan Bau Jaus jelas menyatakan bahawa we going to leave the Euro blocks by 30 Januari 2020. Wow. Tidak atau mungkin, tak ada. There's no if, there's no maybe. Something like that. Maybe and if tu tak ada. 30 hari bulan Januari kita akan tinggalkan Euroblock. Itu yang sentiasa dilaungkan kepada sidang media, terutama daripada BBC News seperti hari ini. Ini memberikan gambaran pasaran bahawa yang nampak sekarang ini adalah Bau Jaus, bila dia menang besar, dia nak tinggalkan Euroblock menggunakan kuasa veto di tangan dia sebagai Perdana Menteri. Clean. Walaupun Euroblock tidak setuju dengan syarat ataupun tidak berbaloi dengan apa yang diberikan sandarannya oleh UK tetap akan keluar. Ini bermakna there's no deals, takkan ada bentuk perjanjian dengan pihak Euroblock, maka JBP akan jatuh. Itu yang jelas sekarang. That's why pound sterling lower. Sebab Jojo kata dia tak dia kita keluar juga. Memanglah pound sterling akan jatuh. Kalau dia dah deal, dia belum deal lah. Okey. Dia deal 30 hari bulan 1 2020. Belum ada keputusan apa-apa. Belum. Alright. Cuma kena ingat, Brexit ni dia adalah kesinambungan daripada sebelumnya. Sebelum ni Bau Jaus dia tidak boleh mendapat keputusan muktamad untuk keluar daripada Kesatuan Eropah disebabkan campur tangan UK Parlimen. Okey.
untuk dia dapat kuasa veto, senang cakap kuasa veto, kuasa penuh dekat tangan bau jauh sini. We going to leave the Euro for 30 January. Cara dia cakap macam Mr. Beat. Tapi karakter dia unik adalah dengan kita kena control parlimen. How we going to make an election earlier daripada period yang sepatutnya, sebab dia ada kapasiti sebagai Perdana Menteri, boleh, dan dia kena menang majoriti besar, dan berlaku majoriti besar memihak kepada the Conservative yang baru lepas ini kan, 400-500 pip GBP terbang. Tapi kenapa dia drift lower? Sebab Bojo mengatakan we are continuing, kita akan sambung semula kita punya plan untuk keluar daripada Kesatuan Eropah on time. Bila? 30 hari bulan 1 2020. Ada ke deal? Whether it's a deal or no deal, we going to leave the UK. Itu yang menjatuhkan pasaran. Tuan-tuan, trader di luar sana, siapa yang trade pound sterling macam saya, dah tahu yang itu pound memang takkan kuat. InsyaAllah sterling semakin rendah. Pegang tarikh tu betul 30 hari bulan 1. Tak jauh lagi pun, lebih kurang dalam 4 minggu 5 minggu. Follow je trade GBP ni, ikut aja ya. Kedua, jika dia selesai Bojos ataupun the UK sini, mereka perlu juga melihat terma bagaimana nak menyambung perdagangan kembali dengan pihak Kesatuan Eurobloc. Kena juga ada perjanjiannya juga, kena juga ada perdagangan. Takkan dia nak independen seorang-seorang, tak nak kawan dengan dia orang, mesti nak kawan juga. Yang itu kena discuss lain pula. How we going to trade after this when we are going independent? Market akan volatile lagi. So dua perkara kena jaga. Brexit, senang tak trade ni tuan-tuan? You pegang geografi politik satu, dan you pegang apa je sentimen dan spekulasi, dan you pegang fakta yang menggerakkan dan mematahkan pasaran. Selain daripada data berkala yang banyak-banyak ni, insya-Allah pilihan kita itu ada nikmat dan manfaatnya untuk take profit. Right. Okay. And then Canadian dollar sebelah malam tadi, kita tahu 9.5 yang baru lepas. Consumer Price Index dia tepat bacaannya menyusut negatif 0.1 dan hanya stagnancy. Ini akan memberi sedikit rangsangan kepada USD CAD khususnya. USD CAD setakat ini saya memilih untuk buy. Memang saya pilih buy. 03120 saya buy, dan TP saya adalah 03225 atau 3050 lagi atas, in between 120 pips ke atas untuk take profit. This is the best choice. Untuk pilihan tuan-tuan, UCAD adalah untuk dibeli, bukan untuk dijual, So untuk in terms of sehingga tahun depan ni atau minggu ini dan minggu hadapan, insya-Allah UCAD tidak selesai untuk dijual. Memang kena beli, kena buy. UCAD tu kena buy, right? Pilihlah harga masing-masing. Right. And then kita ada GDP esok jam 5.45 pagi bagi quarterly bagi suku tahun yang keempat untuk NZD. Siapa trade NU boleh nampak lah kat sini kan. Okay, dia nak satu GDP yang agak tinggi, bacaannya 0.5%. So bacaan dia perlu lebih 0.6. Jika dia 0.3, maka sell lah NZD USD anda. NU kita sell, yang malu-malu sell aja, tak kisah. Malu-malu apa GN tu JBP NZD, janganlah kau sell juga, buy lah. Terbalik tu. And then kita ada employment change untuk Aussie dollar yang serentak akan terbit insyaAllah pada 8.30 pagi esok 19 Disember 2019. Bacaan employment change ni adalah 14,500 pekerjaan baru yang terhasil bagi bulan November yang lalu. Ni untuk bulan November. Dan unemployment rates mereka 5.3. RBA ni cantik. Saya nak ingatkan dia. RBA dia meletakkan sasaran unemployment rate ni di bawah 5.0. 4.5 dia sasarkan. Berapa jauh dia nak pergi tu? Macam tak logik kan? Macam tak logik kan ujungnya. Allah Akbar, kuasa Allah Ta'ala. Sekelip mata dia berubah. Lestari tu berapa lama dia boleh tahan sampai sekarang. Sekelip mata dia berubah. Dulu tak popular, sekarang alamak demandnya tinggi. Makin tua makin ada harga.
Tapi orang cakap makin tua makin ngada-ngada. Itu lain pula bunyinya. Pekat, santan dia pekat. Santan dia pekat, kelat dia lain macam. Aduh. Allah cikgu. Okay, so kita nak unemployment rate sini menyusut 5.2 bagi buy the AUD US dollar. Okay, buy the AUD JPY. Okay, and then sell the GBP AUD. Okay, unemployment rates ini kita perlukan dia meningkat 15,000, 18,000, 20,000 dan seterusnya bagi menyokong statement Mr. Glenn, Mr. Low, RBA mengatakan bahawa kita tak perlu terburu-buru dan kita rasa okay, sustain ekonomi Amerika, membuktikan apa yang beliau katakan itu benar, bahawa Aussie dollar dalam keadaan yang okay, no needs to easing apa saja, tak perlu, tak apa nak potong rate, kita okey. Dan sekarang terbukti OC meningkat dan meningkat. Itu sebab saya kata tuan-tuan, antara kelebihan kita dalam fokus dunia trade, central bank ini jangan dipermainkan. Dia bukan macam setengah golongan. Saya rasa 9/10 di luar sana tengok depan, apalah market jatuh kata buy. Sekarang masa kau lihat di situ masih tu. Selepas seminggu tengok terbang tak pula bercakap masa tu. Dia bukan bercakap hari ni, hari tu dia berjaku tuan-tuan. It takes time. Time yang bagaimana? Time yang relevant, bukan yang irrelevant. Yang relevant, irrelevant tu tak munasabah. Yang munasabah untuk apa? Untuk gaining. Tuan-tuan pun pasti faham kan? Contoh macam kita berpuasa, berapa harga kita? Contoh kita nak beli popiah basah. Oh, tengok sedap. Okey, boleh beli. Berapa harga? Katalah RM3. Tuan datang pergi kedai dia, tengok banyaknya orang. Dah daripada sepatutnya pukul 6.30 dapat, pukul 7 suku baru dapat. Faham tak? Tapi dapat tak? Dapat. Sabar tak? Kena sabar. Sabar tu pun pahala, tunggu tu pun pahala, buka puasa tu pun pahala. Macam tu juga dengan gaining. It takes time sedikit. 6.30, 7 suku, lebih kurang dalam 45 minit. Kalau kata market ni lebih kurang dalam, katalah 8 hari. Kan? Kalau satu hari kita nisbah dengan 5, 8 kali 5, 45, 9 hari. Hampir 10 hari, 2 minggu. Munasabah lah. Itu maksud saya tuan-tuan. Okay. Jadi saya tak nak berdebat isu ini. Saya tak nak berhujah dengan mereka-mereka yang mengatakan bahawa apalah cikgu, market terbalik, kata terbang tak terbang pun. Sekarang kamu lihat dia tidak terbang sebab market dalam keadaan yang semasa tersebut. Apa yang berlaku? It takes time untuk redigest supaya dia ada gaining. But the whole picture, what? Yes, Aussie dollar gaining lebih tinggi daripada dia jatuh masa tu. Walaupun ramai yang mengkritik Mr. Low, RBA kata banyak kritik, Aussie data tak bagus. Seminggu dia kena kutuk data tak bagus. Sekarang tengok 3 kali 4 kali ganda lebih tinggi daripada apa yang dia kata. Sekali sebelah petang tu dia kata bagus. Allahu Akbar. Kita satu jangan riak, satu jangan sombong, jangan sangat melihat apa yang kita letak itu betul pada tempatnya. Kecuali kalau orang putih kata, well, you takkan kenal dia punya wife kalau you tak tidur sebantal dengan dia. Dia berkerang macam tu lah. Betul lah maksud. Dalam sangat. Relax juga. Jangan dalam sangat. Okay, kita dah 5 minit untuk kita habiskan. Okay. Monetary policy JPY kita ada tentatifnya dan kita perlukan digesting sebelah esok. Dan kita ada retail sales yang saya tunggu-tunggu besok petang, iaitu 5.30 petang untuk GBP. 0.3 bacaan. Macam biasa kita punya tips. Adakah pound sterling berbelanja bulan lepas? Nak jingle bell ni. Macam maksud? Ni belanja. Alright. So kita Christmas target ni dia meningkat, dia berbelanja pada 0.4. Cukup untuk terbangkan GA, terbangkan GU, terbangkan GJ, jatuhkan euro GBP dan GG lagi. Tapi jika bulan 11 tu tak ada shopping, maka koyaklah GA semakin jatuh, GU semakin jatuh, GJ pun ikut jatuh. Allah alam bisa berapa kan? Tapi shopping InsyaAllah. Tapi saya rasa kurang. Saya target bulan 1 nanti baru terbang, baru dia kuat shopping. Itu saya lah, Allah alam, patutnya ikut saya. Sebabnya bulan 1 ada apa?
Bulan 1 Januari dia shopping untuk Christmas bulan ni, datanya pergi bulan depan. Ngah. That's why kita diam, tak membujang dengan orang, kita diam. Tak Baik. lah. Okey. Saya dah banyak kena kritik, jadi saya diam je. Saya malas nak ulas. Kena kritik Kritik dia tak faham. Biarkan. Okey. And then kita ada Official Bank of Redwoods. Ini yang cukup penting, 02 dan 7 ni saya kata. 027 jumlahnya adalah 9 tuan-tuan. Dia perlu 900 knockout, KO, TKO untuk menang solid. Tapi sekarang dalam keadaan yang mula bercampur. Dua ini bersetuju untuk rate Bank of England dipotong yang ni. Baik, dua 0.75 kepada 0.50. 7 lagi tak setuju. minta ia dikekalkan lagi. Not the right time, kata dia. But now the election dah settle. Bau Jos akan lengkapkan kabinet kerusi dan meja dia. Faham tak kabinet kerusi dan meja ni? Yalah, betul lah. Menteri-menteri dia. Okay. Dan masa tu Bank of England akan lihat apakah manifestonya itu bersesuaian atau tidak untuk di-cut atau ditambah rate. So ini akan membuat gerakan yang cukup besar dan volatile kepada sterling pounds. Alright. And then kita ada Monetary Policy Summary. Yang ini Mark Carney dijangkakan berucap untuk membagi ulasan tentang apakah keputusan 027 ini yang sebenarnya cuba untuk diimplementkan. Adakah rate dipotong ataupun tidak, kenapa dan mengapa. So Mark Carney akan jelaskan selepas itu. Dia jam 8 lebih tu lah, ya? Dan untuk hari Isnin yang akan datang nanti, insyaAllah Isnin maafkan saya, Jumaat kita ada current account bagi pound sterling ni juga akan memberi rangsangan data-data yang dia kuat 6 bulan sekali sebegini atau 3 bulan sekali. Current account ini negatif 15.7 billion pound. Maknanya 1,570 juta billion negatif. So negatif dia panggil defisit Defisit. Okay. Jika GBP dia boleh reducekan defisit ini, pound sterling akan support untuk di-buy. Jika dia semakin besar nilainya, bermakna dia akan semakin rendah dan lower. Alright baby. And then finally kita ada core retail sales bagi CAD. Ni saya lagi started. Kita nak ada core retail sale 0.2. Agak-agak lah. Canada shopping kuat sangat tak? Takut. Ya kot. Nak jingle bell. Agak-agak gitu sudahlah. Kita nak lembutkan hati kan. Kita perlukan 0.3 untuk dia beat UCAD supaya jatuh. Dan jika tidak, UCAD kekal untuk kita buy. Seperti mana yang saya katakan tadi, UCAD untuk beberapa waktu ini adalah the best untuk dibeli, bukan untuk dijual. UCAD beli beli untuk setakat ini Allah Akbar. Namun data-data ini akan mempengaruhi situasi-situasi semasa yang bersesuaian. Allahu Akbar. Baik, alhamdulillah. Alright, kita dah pun sampai kepada keseluruhan minggu ataupun perjalanan sepanjang minggu ini tentang situasi data berkala ekonomi kita. Suatu panduan yang cukup penting untuk kita jadikan dia sebagai asbab dan musabab. Bagaimana market itu bergerak, who behind the scene, siapa di belakang tabir, bagaimana nak merencanakan tabir tersebut. Adakah menggunakan dimmer light, spotlight untuk mengelilingi tabir supaya kelam nampak baru kita buat keputusan, atau hanya kena pakai fogging asap bagi samar-samar apa kat belakang tabir ni, apa kat belakang tabir ni. Macam konsert lah. Macam konsert, macam artis nak keluar kan? Siapa yang keluar? Bojo yang keluar. Kalau bojo yang keluar, maknanya pound sterling terbang. Confirm terbang. Yang keluar, maknanya USD yang terbang. So kenapa saya gunakan perumpamaan begini? Sebab apabila kita melihat suatu pentas, selalunya dia akan mengundang kepada teriak, keterujaan. Tu je. Artis yang aku puja, sesuatu yang kita nak tengok, yang wow, faktor tu ada. Okay. Tapi sebelum dia keluar, suspension tu ada. Suspension ada bahasa Melayu dia panggil? Ada. Suspension ada fogging dia. Suspend dia. Gimmick. Dia ada dimmer light dia. Then dia ada sedikit bunyi-bunyian dia. Jadi suspend tu ada. So sekali dia buka tirai, bojo yang keluar. Bau Jos. Wow. Are you waiting for me? Bojo. Kita nak tengok teram yang keluar bojo. So maknanya pound sterling lah yang kuat, teram duduk belakang. Contoh, itu cara dia. Baik tuan-tuan, terima kasih. Mudah-mudahan sepanjang 11.30 malam ini hampir 3 jam saya berceloteh dan atas rajaan Ho Chi Minh terhadap kopi Vietnam. Okey. Terima kasih. Itu Tuan FM, satu rangkaian yang saya develop daripada awal dulu sampai sekarang. Terima kasih. Walaupun pendengar tidak ramai, setakat 40,000 orang.
Alhamdulillah. Tapi dia suatu perkara yang pada saya sustain sehingga ke hari ini. Saya tak tahu saya sampai bila ada dekat sini. Kalau Allah Ta'ala izinkan saya masih ada. Jika tidak, dunia sekarang berubah kepada pilihan, if you are not making profit, you are not worth it. Itu yang saya nampak dalam bidang FIT ini. Tapi jika you are seorang yang melihat manfaat itu, the benefit is regarding the education, bahawa siaran ini insya-Allah akan berpanjangan manfaatnya dan akan berterusan rezeki dan pahalanya, insya-Allah. Terima kasih setiap anda bersama kami teguh di sisi anda. Balik pada Pak Sutri. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, banyak benda di sebalik benda yang macam mana nak cakap ya, yang tersurat tu ada yang tersirat dia. Macam tadi saya dapat satu ilmu bahawasanya bila sesuatu berlaku, kita tengok pada masa itu kebiasaannya, tapi sebenarnya kita kena lay down dulu, kita tengok untuk jangka masa yang sesuai dengan sesuatu sentimen ataupun geopolitik ataupun apa saja. Itu adalah munasabah bagi saya. Baik, saya mengharapkan anda juga dapat manfaat pada setiap kali segmen-segmen kita ke udara, ya, sama ada technical, fundamental